Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak memberi manfaat segala harta dan juga wang ringgit serta anak pinak, melainkan mereka yang balik atau pulang berjumpa Allah dengan datang pada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, hari ini saya nak cakap berkaitan dengan persoalan akidah atau keimanan dan cabaran-cabaran akidah di akhir zaman ini. Kemudian sikit sebanyak memberi panduan dan juga menjadi ataupun memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi ayat yang saya baca sebentar tadi merupakan sepotong suci Al-Quran Karim. Itu peringatan daripada Allah kepada kita, supaya kita sentiasa berhati-hati dan beringat apabila kita mati kelak, kita pulang berjumpa Allah Ta'ala yang dinilai oleh Allah Ta'ala ialah iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak memberi manfaat harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang salim. Maksud dimaksudkan dengan qalbun salim itu hati yang sejahtera, yakni hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita bertemu dalam kitab ulama Usuluddin, perkataan iman ataupun perkataan ma'rifah, persoalan akidah. Ini perkara tuan-tuan sekalian hakikatnya satu. Iman artinya percaya. Percaya ni datang pada ma'rifah, daripada kenal. Kalau kita tak kenal, macam mana nak percaya ke orang? Orang nak pinjam kereta kita tak kenal, agak nak bagi ya. Takkan kita nak bagi. Kenapa kita tak percaya? Kenapa tak percaya? Sebab tak kenal. Kalau kita kenal, kita percayalah kan, kita bagi pinjam kereta kita. Kan? Jadi macam manakah seseorang tu nak mengaku dia beriman dengan Allah sedangkan dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala? Maka nak kenal Allah ni kena ada ilmu. Nak ada ilmu pula dia kena belajar. Maka datanglah hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu atas setiap orang Islam. Jadi kalau kita tak kenal tuan-tuan, kadang-kadang kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Syirik, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu namanya syirik. Kadang-kadang kita tak tahu yang kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menafikan sifat kesempurnaan Allah dengan kita tidak tahu. Sebagai contoh, kita kata bila kita diajak kita kepada berhukum dengan hukum Allah, maka dia tolak dengan dia bagi berbagai alasan. Kadang-kadang alasan dia kata hukum ini tidak sesuai untuk masyarakat yang ada pada hari ini. Dia tidak tahu ucapan begitu sebenarnya boleh merosakkan akidah. Kalau kita kata hukum Allah tak sesuai, makna penciptanya itu tak pandai. Allah tak bijak. Macam kita pergi kedai, kita tempah baju. Bila baju siap kita pakai tak sesuai, tak sesuai lah, ketat. Jadi bila kita kritik baju, kritik tu pergi kepada tuan yang buat baju. Bukan kritik tu terhenti pada baju saja. Dia akan pergi kepada orang yang jahit baju tu. Artinya tukang jahit ni tak cerdik, bodoh. Tuan-tuan makan satu makanan, ambil sedap ni makanan ni, maka sudah tentulah yang memasaknya bijak. Kalau kita kata tawak hebat, kita kritik makanan tu, kritik tu kena pada tukang yang buat dia tu, tukang masak dia. Begitulah ibarat bila kita kritik hukum Allah, kritik tu pergi kepada Allah. Allah dah tak bijak, Allah bersifat bodoh, bukan bersifat ilmu. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dalam hati pun Tuhan tahu. Inilah tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang kita sebut sebagai akidah. Akidah ni berasal perkataan aqadah. Dia asalnya, perkataan asalnya aqadah ataupun yaqudu. Aqadah ni fi'il madhi ataupun past tense. Yaqudu tu fi'il mudhari' atau present tense. Maksudnya ikat.
Aqada yaqudu aqidah. Maknanya ikat, tambat. Yang mengikat, yang menambat seseorang itu dengan kepercayaan dia. Maka dipanggil akidah itu simpulan keimanan. Maka bila disimpul tuan-tuan, sudah tentulah bila satu itu disimpul, diikat, dia mengikat sesuatu dengan satu yang lain. Ada dua yang diikat. Jadi bila kita berakidah dengan Allah, mengikatkan diri kita dengan Allah Ta'ala di atas satu keyakinan Allah Ta'ala Tuhan kita, kita ni hamba dia. Bila berlaku ikatan ni tuan-tuan, dia ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab hamba kepada Tuhannya. Kadang-kadang tuan-tuan berjumpa dengan perkataan aqadah ni tuan-tuan, atau akidah ni yang kita pendekkan ataupun kita wakafkan. Asalnya aqadah. Bila wakaf jadi akad. Tuan-tuan bertemu dengan akad nikah, akad jual beli, sebagai contoh. Akad jual beli mengikat seorang pembeli dengan penjual. Duit kita, harta dia, benda dia. Tapi bila berlaku akad, aku jual barang ni dengan harga sekian, aku beli, ada ijab, ada qabul, maka telah mengikat seorang pembeli dengan seorang penjual. Berlakulah pertukaran, duit kita bagi kat dia, barang dia ambil kat kita. Itu nama akad jual beli ataupun akad nikah. Akad nikah ni asalnya tuan-tuan tak kena-mengena mat dengan soleh, mat dengan minah, mat lain, minah lain, dia tak ada kena-mengena. Tapi bila berlaku akad nikah, aku nikahkan akan nikah, maka dia qabul, berlaku akad nikah, maka mengikat mat dengan minah ni dengan satu ikatan namanya tali perkahwinan. Bila ada tali diikat dengan tali perkahwinan, dia timbul tanggungjawab. Tanggungjawab seorang suami dan tanggungjawab seorang isteri. Sebelum diikat tak ada tanggungjawab, tapi bila diikat ada tanggungjawab. Begitulah apabila kita berakidah dengan Tuhan, ada tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita tunduk patuh hukum makam dia. Kita mengaku Muhammad sebagai Rasul, ada tanggungjawab kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hakikat ini Allah sebut dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Innama ni tuan-tuan, kalimah ni dia menolak yang lain. Inilah sebenar-benarnya yang dikatakan hanya sahaja orang yang benar-benar beriman. Siapa dia? Allazina amanu billah, mereka yang beriman dengan Allah wa rasulihi, dan beriman dengan rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tak ragu-ragu. Bila masuk ragu-ragu, tak dinamakan iman. Iman mesti tasdiqul qalbi, mesti mengiyakan di hati tanpa ragu-ragu, tanpa syak, tanpa zan, tanpa waham terhadap Allah billah wa bi rasulihi, dan dengan rasulnya. Summa lam yartabu, beriman dengan Allah, kata ulama, termasuk wajib beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran. Beriman dengan Rasul, wajib beriman dengan apa yang diajar oleh Rasul. Bukan beriman Rasul dia, apa yang dia bawa kita percaya. Kalau dia bawa yang Rasul bawa, kita tak percaya, tak cukup iman kita. Orang Arab percaya kat Nabi Muhammad, tapi dia tak boleh terima apa Nabi Muhammad bawa, yakni Islam. Maka sebut Muhammad Al-Amin, sebelum Muhammad bawa Islam. Tapi bila Muhammad bawa Islam, mereka tak mau lagi mengiktiraf Muhammad sebagai orang yang kepercayaan ataupun amin. Jadi beriman dengan Rasul, maka wajib juga beriman dengan apa dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka iman ni pula bukanlah dia duduk sengak macam tu saja, dia melahirkan tindakan. Allah sebut hasil keimanan ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun. Inilah orang yang betul-betul benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara keimanan ni perkara yang cukup penting, cukup mustahak. Inilah yang dibawa oleh Nabi selama tuan-tuan sekalian 13 tahun ketika berada di Mekah. Mengikut kata para alim ulama, tuan-tuan bersandarkan hujah-hujah yang jelas, kita mati bawa iman. Kita tidak tolak soal keimanan ni, kita tidak tertanggal iman kita. Walaupun kita fasik, kita melakukan juga kesalahan, kesilapan, dosa dan sebagainya, harapan untuk masuk syurga tu ada. Kita mati, kita bawa dosa lah, tapi kita bawa iman. Kita tak tolak apa Nabi bawa, tak tolak Rasul bawa. Katalah kita seorang yang fasik, dengan berkat tuan-tuan sekalian, amal ibadat orang di dunia ni, tuan-tuan bayangkan setiap hari Jumaat
Ketika khatib berada atas mimbar, dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Semua berdoa kan. Lepas Kuala Lumpur, tu imam baca tu, orang Ipoh pula, tu imam di Ipoh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Lepas Ipoh, penuh Pulau Pinang. Sebab dia time semayang tak sama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Habis Pulau Pinang, Langkawi pula. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Lepas Langkawi, Pulau Phuket, Thailand. Orang Islam sana pun ada. Lepas Thailand dia masuk ke Burma, Bangladesh. Burma, Arakan. Lepas tu Bangladesh. Lepas tu India. Lepas tu Pakistan. Lepas tu Iran. Dunia ni bulat. Sentiasa orang berdoa untuk orang beriman. Allah ampun. Salah seorang daripada berjuta-juta, berbilion umat Islam berdoa, makbullah seorang. Alhamdulillah, insya-Allah. Kalau kita tinggal anak yang soleh, kita tinggal harta yang memberi manfaat dan sebagainya, harapan tu tinggi, tuan-tuan. Tapi kalau kita mati, tuan-tuan, tak bawa iman, kekal neraka, tak keluar-keluar dah. Di dunia, Allah Ta'ala tak terima ibadat kita. Seperti mana disebut oleh para ulama, la tusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seorang tu melainkan kenal yang disembah, kenal Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan kita tak kenal Allah, macam mana ibadat kita nak sampai kepada Allah? Tuan-tuan ada benda yang berharga, cukup berharga, kemudian tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak serah pada satu kawan. Kawan tu tuan-tuan tak kenal. Buku elok-elok, pergi post office, post laju. Ni cik, barang ni nak hantar kat siapa cik? Kawan saya cik. Kawan cik nama apa? Tak tu. Sudah. Nombor telefon dia pun tak tu. Alamat dia pun tak tu. Sampai tak? Takkan sampai. Logiknya tak sampai. Jadi nak sampai barang kita nak hadiahkan tu, mesti kita kenal, tahu orang yang kita nak hantar tu. Kita nak persembahkan ibadat kita kepada Allah. Macam mana nak sampai kalau kita tak kenal Allah? Sebab itu kewajipan yang pertama ke atas kita, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Iman ni pula tuan-tuan, dia boleh meningkat, dia boleh menurun. Kalau iman para malaikat, dia tak berubah dah, tetap dia. Kalau iman para rasul, dia makin naik, makin meningkat. Iman kita ni tuan-tuan, dia ada naik turun. Kalau kita kuat ibadat, iman kita meningkat. Lemah ibadat, iman kita menurun. Kita buat maksiat, lagi turun. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, mari kita mempertingkatkan ibadat-ibadat kita. Mudah-mudahan keimanan kita makin meningkat. Dan inilah tuan-tuan benda yang perkara yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan keimanan ni tuan-tuan sekalian berkaitan dengan Allah. Sebab malaikat nak tanya, Man Rabbuka, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini soalan tuan-tuan pasti kita akan jumpa. Soalan ni asalnya rahsia tuan. Tapi Nabi ni dia sayang kat umat, takut umat tak lulus, tak faham, maka dia bocor soalan tu. Soalan bocor pun ada tak boleh jawab lagi. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan di dunia ni, nak jawab macam mana tuan? Orang tanya kita, Assalamualaikum, salam, nak tanya sikit, siapa tu imam masjid ni? Tu imam masjid ni Ustaz Soleh. Anak sulungnya nama Mat, anak bongsunya nama Mud, cucunya nama Min, menantu dia Ustazah Bedah. Dia jawab tuan-tuan macam machine gun. Macam mana boleh jawab? Dia kenal. Kalau dia tak kenal, Assalamualaikum, siapa tu imam masjid ni? Kalau tak silap saya, apa nama Ustaz Junui kot. Jangan malam apa. Tak kenal nak jawab macam mana? Kita tuan-tuan nak jawab Allahu Rabbi tu, kita kenal Allah di dunia ni. Sekarang ni kita kenal tak kenal Allah? Orang azan. Contoh orang azan. Azan ni memanglah tujuannya memanggil orang. Tapi tak ada pula bila pegang-pegang mic, hayya ala solah. Mana ada. Kalau orang Kedah kata, woi man dah sembahyang, mana boleh macam tu. Dia mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut kalimah tu dulu. Kalau kita ni tuan-tuan, orang yang membesarkan Allah akan terpanggil. Dia nak suruh apa pula ni? Lepas tu datang pula kalimah syahadah, mengingatkan syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita orang benar-benar bersyahadah Allah sebagai Tuhan kita, kita akan terpanggil. Kemudian datang syahadah Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru datang hayya 'alas solah. Tiba-tiba orang panggil sembahyang, wadah. Tak tahu mengaku, kata Allah Ta'ala Tuhan kita. Hang ni tak sembahyang. Kadang-kadang tuan-tuan, silap-silap dia jadi rosak akidah. Dia kita sembahyang ni orang azan ni. Aku sembahyang dah. Bila sembahyang? Kemarin. Dia tak. Orang baru azan dia kata dia sembahyang kemarin.
Dia cakap-cakap mempersenda-sendakan panggilan azan. Boleh murtad tuan. Amin. Mamanya contoh Allah Ta'ala sebut Nabi Yusuf, Nabi yang cantik, seorang Nabi yang segak. Nabi Yusuf sampai tuan terpotong tangan. Setengah orang duk potong timun tu, tengok Yusuf lalu, cantiknya Yusuf, terpotong tangan. Dia kata Nabi Yusuf cantik, tapi aku cantik lagi pada Nabi Yusuf. Oh, dia mengaku dia lebih cantik pada Nabi Yusuf. Maknanya dia mempersenda-sendakan tuan-tuan cerita Tuhan tentang kecantikan Nabi Yusuf. Jangan main silap-silap boleh rosak akidah. Kalau kita tak tahu tuan. Sebab itu dia suruh sangat-sangat kita menuntut ilmu, kita mengaji supaya kita faham apa yang boleh merosakkan akidah kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita menunggu sikit. Saya nak rujuk surah An-Nisa ayat 65. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tengok Quran An-Nisa 65. Tuan-tuan kalau ada kitab tafsir kalau tak ada yang kita nak baca yang Arab kita tak faham, baca yang Melayu pada. Seperti tafsir Dr. Hamka sebagai contohnya. Tafsir-tafsir yang ringan, yang bahasanya mudah untuk kita faham. Saya nak baca tuan-tuan surah An-Nisa ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad, mereka tu tak beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tak rasa berat di hati mereka dengan hukuman yang telah kau putuskan, dan mereka menerimanya dengan penuh taslim, hati yang lapang, dada terbuka. Ayat ni tuan-tuan, satu ayat yang menggariskan satu pemisah antara iman dan kufur. Duk macam ni hang beriman, kalau hang tak ada macam tu, kamu jadi orang yang kufur kepada Allah. Wa'iyyazubillah. Takut kita tuan. Untuk faham lebih jelas ayat ini, supaya kita mengetahui sebenar-benarnya maksud ayat ini, saya nak bawa tuan-tuan sekalian asbabun nuzul, cerita sebab turun ayat tersebut. Mengikut kata mufassirin tuan-tuan, sebagian besar mufassirin ketika mentafsirkan ayat ini, di mana mereka mengambil hadis daripada Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Zubair, bapa aku, dia kata, ada sebidang tanah yang ditanam dengan pohon kurma. Di hadapan tanahnya itu ada air yang mengalir. Siapa yang pernah pergi Madinah, dia akan dibawa melawat kebun kurma. Jadi kita tengok air yang mengalir tu sikit sangat. Tak macam kita sini air banyak. Air di Madinah tu sikit sangat air mengalir. Kalau belah-belah utara dia pakai carok. Carok ni mana air sikit-sikit lah, pakai air banyak. Jadi dia kata bapa aku Zubair ambil air tu siram kebun dia, menyebabkan air ni tak sampai kepada seorang sahabat lagi. Dia ada kebun kurma juga di sebelah hilir sana. Jadi sahabat ni datang jumpa Zubair. Zubair, sepatutnya kau lepaskan dulu air tu kat aku guna, lepas tu kau gunalah. Zubair kata air ini lalu ikut tanah aku dulu, akulah berhak ambil dulu. Jadi dua sahabat ni berceringkah masalah air. Akhirnya dua-dua ni tuan-tuan pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal ni. Maka Rasulullah jatuhkan hukum. Rasulullah kata, orang yang air tu lalu ke tanah ada dulu, dia ambil dulu. Orang kemudian, ambil kemudian. Jadi dalam kes ni, Zubair menang. Sahabat Ansar ni kalah. Jadi sahabat Ansar tak puas hati tuan. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, kemungkinan Zubair ini anak bapa dara kamu menangkan dia, kau kalahkan aku. Kebetulan pula Zubair sepupu Nabi. Dia panggil anak bapa darah. Jadi dia menganggap Nabi ni pilih kasih. Orang lah kata kroni, pilih kroni, puak larak kalau pada orang. Pokoknya dia tak puas hati dengan hukuman Nabi. Nabi tak kata apa, tapi Allah serta-merta hantar Jibril bawa wahyu yang saya baca sebentar tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad, mereka tak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tak berhakimkan Nabi, tak bertahkimkan Nabi, tak terima hukuman Nabi. Allah sebut orang tu tak beriman. Dalam kisah air. Jadi artinya tuan-tuan sekalian, kena terima hukuman Nabi. Sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tak terasa berat di hati mereka dengan hukuman yang telah engkau putuskan. Hukuman Nabi jangan rasa berat. Rasa berat. Terima tapi berat. Tak boleh. Macam saya hari tu ni tuan-tuan pergi ceramah di Perlis.
Singgah di Kepan minum, makan perut lapang. Tengah-tengah minum makan tu tuan-tuan, saya dengarlah dialog orang Melayu dengan Cina. Dan tuan tahu lah Cina Kedah, maka ada pelik langsung pun. Melayu kata kat Cina, Atan. Nama Cina tu Atan. Atan, hampa untung, kami orang Melayu rugi. Cina untung, Melayu rugi. Atan tanya, kenapa cakap macam tu? Kata si Melayu ni, taklah kita sama-sama buat bendang. Kami Melayu pun buat bendang, kamu Cina pun buat bendang. Kami Melayu buat bendang, kena keluar zakat. Hampa tak payah. Jadi dia rasa zakat tu berat. Sedangkan zakat ni ajaran Nabi, hukuman Nabi bawa. Berat tu tak boleh kan? Wa yusallimu taslima. Kita kena dengan perasaan hati yang lapang, dada yang terbuka. Taslim, menerima ajaran ataupun hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ditanya orang akan Nabi, seorang sahabat tanya, Rasulullah bagi tahu kepada aku tentang Islam. Lepas dia pun tak tanya orang lain dah. Maknanya yang pendek padat. Nabi kata, antaqula rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Kamu mengaku kata Tuhan kamu Allah, kemudian kamu beristiqamah dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, Islam yang dibawa oleh Nabi ini, para ulama buat satu kesimpulan yang mana mereka menyebut Islam itu aqidatun wa syari'atun. Ada akidah, ada syariah. Akidahnya keimanan dalam hati, syariahnya dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, makna kata Islam ini aqidatun wa syari'atun. Akidah saja tanpa syariah tak boleh. Syariah saja tanpa akidah pun tak boleh. Sebab itu kalau tuan-tuan tengoklah Al-Quran, Allah sentiasa iringkan allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ada juga ulama tuan-tuan, setelah tumbangnya Turki Osmania tahun 2004, dia tumbang 1914 bulan Mac. Bulan ni tuan-tuan antara makna kata yang mengingatkan kita jatuhnya kerajaan Islam, satu-satunya kerajaan Islam di dunia ini, iaitu Turki Osmania. Ketika itu tuan-tuan sekalian, Islam terumbang-ambing. Umat Islam ibarat ayam kehilangan ibu berceridau. Tak ada mana tempat bergantung, tak ada tempat mana kata tak ada yang boleh mengawal dan menjaga mereka sampai hari ini. Sehingga akan tuan-tuan sekalian, nyawa umat Islam tak ada nilai, tak ada harga. Orang mereka nak bunuh boleh bunuh. Orang Rusia nak tembak boleh tembak. Tak ada mana kata pelindung. Sebab itu ulama-ulama nak membangkitkan balik semangat, mengembalikan balik khilafah Islam yang ini. Ulama menyatakan Islam itu ad-din wa daulah, agama dan pemerintahan. Kerana sebagian besar hukum-hukum Islam tak dapat dilaksanakan melainkan ada kuasa pemerintahan. Kita boleh semayang tuan-tuan sekalian, kalau kita tak ada negara boleh semayang, boleh puasa. Tapi sebagian besar hukum Allah, terutamanya amar ma'ruf nahi mungkar, tak boleh ditegakkan tanpa kekuasaan. Saya nak bercakap pada tuan-tuan pada tengah hari ini, sesi yang kedua ni, berkaitan tuan-tuan sekalian cabaran-cabaran umat Islam hadapi di sudut akidah daripada dulu sampai sekarang. Satu perkara yang kita kena ingat tuan-tuan, Rasul-Rasul ni, bilangan-bilangan Nabi ni kita pun tak tahu. Tak tahu ramai mana, banyak. Tak terhingga, tak tahu banyak mana. Setengah-setengah ulama kata bilangan Nabi-Nabi ni ada 124,000. Di kalangan mereka tu ada jadi Rasul sebanyak 313. Yang disebutlah Quran tu ada 25 Rasul. Yang 25 ni kita kena tahulah nama-nama Rasul tu. Kalau boleh bilang, tak boleh bilang pun tak apa. Asalkan bila orang tanya Ismail tu Rasul ke bukan? Rasul. Zulkifli Rasul bukan? Rasul. Jadi bila orang sebut kita tahu dia tu seorang Rasul. Itu ulama kata dah cukup. Tapi apa yang saya nak tekankan tuan-tuan, semua Rasul-Rasul bawa akidah yang murni. Bermula pada Nabi Adam, menceritakan tentang ketuhanan, mengajak manusia menyembah Tuhan. Tapi bila Nabi Adam dah tak ada tuan-tuan, anak-anak dia mula menyeleweng, sembah berhala dan sebagainya. Allah datang Nabi Nuh, Hud, Saleh, berbetul balik betulkan balik hingga datang di zaman Nabi Nuh. Ketika itu manusia semua kufur, sebagian kecil saja yang beriman. Allah karamkan dunia ni, mai generasi baru beriman. Bila Nabi mereka dah mati, kembali pada kufur. Nabi Musa AS tuan-tuan sekalian, dia tinggal umat dia 40 hari ya, pergi beribadat di Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat.
Dia tinggal 40 hari, dia balik-balik. Umat dia, pengikut dia menyembah lembu di bawah pimpinan Musa As-Samiri. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu juga apabila Nabi Musa dah wafat, habis umat Islam manusia dikembali mana kata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan Nabi Isa alaihissalam, berbetul balik. Kemudian Nabi Isa diangkat naik ke langit. Angkat saya ke langit, habis umat dia pula jadi rosak. Ada yang kata Isa tu anak Tuhan, ada yang kata Isa tu Tuhan, ada yang kata Jibril pun Tuhan. Pahaman Trinity. Laqad kafara allazina kafaru iz qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang Kristian itu bila mereka menyatakan Tuhan satu daripada tiga. Allah datangkan Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, berbetul balik. Bila Nabi wafat tuan-tuan, umat dah semua kembali elok, manusia dah kembali pada Islam. Nabi wafat saja, kubur baginda belum lagi basah. Basah pun tak kering lagi. Orang jual air atas kubur pasal Rasulullah, tak kering lagi air tu. Dah timbul manusia tuan-tuan yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Islam. Mereka ni satu kelompok manusia tuan-tuan sekalian. Mereka ni terima hukum Islam, semua dia terima. Dia cuma tolak satu ya. Dia tolak apa tuan-tuan? Dia tolak zakat. Semua dia terima, satu yang dia tolak. Maka di situ tuan-tuan, bila Nabi dah tak ada. Kalau dulu bila seorang Nabi tu diangkat naik ke langit, bila umat menyeleweng, Allah datang Nabi baru betul. Kadang-kadang 3 Nabi sekali. Dalam surah Yasin Allah sebut Allah hantar 3 Nabi. Kadang-kadang 2 macam Musa dengan Harun, 2 Nabi hantar sekali. Tapi bila Nabi Muhammad wafat, tak ada orang. Tak ada lah Nabi tuan-tuan. Siapakah yang Allah amanahkan, Nabi amanahkan untuk membetulkan balik manusia di jalan Allah? Ialah para-para alim ulama. Hingga Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Nabi mati tak tinggal harta tuan, dia tinggal agama, tinggal ilmu. Siapa boleh waris ilmu para-para Nabi kalau bukan para-para alim ulama? Tuan-tuan tengok tuan-tuan yang dirahmati dalam ayat hadis-hadis cukup banyak. Sehingga tuan-tuan sekalian, Nabi sebut al-alimu aminullah fil ardi. Bermula orang alim tu orang kepercayaan Allah di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ini. Bila Nabi nak wafat tuan-tuan sekalian, Nabi pernah menyebut, Nabi kata tuan-tuan sekalian, ala khulafai rahmatullah, di atas khalifahku rahmat Allah. Khalifah ni makna pengganti aku. Aku mati, aku wafat, orang lain ganti aku. Mereka ini pengganti aku ni, Allah rahmat akan mereka itu. Man khulafa'uka ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa khalifahmu? Nabi kata allazina yuhyuna sunnati wa yuallimuha ibadallah. Mereka yang menghidupkan sunnahku dan mereka mengajar di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan balik sunnah Nabi, cara pakaian, cara makan, cara rumah tangga. Dan dia tak tinggal tugas utama dia, iaitu wa yuallimuha ibadallah, mengajar akan hamba Allah. Pergi sana orang panggil mengajar, sini mengajar, dia tak tinggal, dia ada pondok dia. Setiap hari dia menyampaikan kuliah, membawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi ketika bila Nabi wafat, timbul satu puak. Puak ni tuan-tuan, dia tak mahu keluar zakat. Dia tak mahu keluar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar isytiharkan puak-puak ni murtad. Murtad. Maka Abu Bakar telah membentuk satu pasukan tentera di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menyerang puak-puak tak mahu keluar zakat ni. Mereka hantar wakil jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka sebut, inna nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa nastamirru nuaddi shalah wa nasumu Ramadan wa nahujjul bait. Kami ni mengucap dua kalimah syahadah, kami pun orang Islam juga. Kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa nastamirru nuaddi shalah, dan kami sentiasa mengerjakan salat. Kami sembahyang. Wa nasumu Ramadan, kami puasa bulan Ramadan. Wa nahujjul bait, kami kerja haji. Satu yang tinggal, 4, satu tinggal, takkan tak boleh ikut. Kalau 5 rukun Islam, satu rukun 20 markah. Kalau 5 100, tinggal satu 80 lagi. Mungkin dianggap macam tu. Hukum Islam ni boleh tinggal-tinggal.